Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syahrizam Awang. Sabah diminta membuat persiapan awal termasuk mengambil langkah bersesuaian bagi menghadapi fenomena kekurangan hujan yang dijangka berlaku antara Januari hingga Mac tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, mengikut ramalan, Sabah menjadi satu-satunya negeri yang bakal berdepan keadaan pengurangan kadar taburan hujan bulanan hingga 20% sepanjang tempoh monsun Timur Laut MTL meskipun masih berlaku hujan dan ribut petir di sesetengah kawasan di negeri ini. Kekurangan kadar taburan hujan dikuatiri memberi kesan kepada tahap bekalan air mentah di empangan dan sungai yang menjadi sumber loji rawatan air. Sehubungan itu, beliau mengesyorkan kerajaan negeri mendapatkan laporan terperinci daripada Met Malaysia mengenal pasti kawasan tumpuan yang dijangka terkesan dengan cuaca kekurangan hujan. Saya fikir dengan adanya laporan awal daripada Met ini, kita mengharapkan kerajaan negeri Sabah dan juga agensi yang berkaitan untuk mengambil pendekatan perancangan awal, kaedah intervensi yang boleh dilakukan untuk kita memastikan kita dapat menangani dan mengurangkan risiko gangguan bekalan air, khususnya bulan Januari hingga Mac tahun hadapan. Beliau turut mengingatkan agensi berkaitan termasuk pasukan tindak balas memastikan aset termasuk pusat pemindahan sementara berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi menghadapi banjir meskipun Sabah diramal mengalami kekurangan hujan sepanjang MTL. Kementerian Pendidikan KPM komited memastikan semua kanak-kanak di negara ini terutama mereka yang telah lama tercicir dalam pembelajaran arus perdana mendapat pendidikan. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali berkata, ke arah itu pihaknya memperkenalkan program Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK bagi memberi peluang kepada semua murid memperoleh pendidikan berkualiti. Di peringkat negeri Sabah, KPM membeli SK sembulan untuk melaksanakan program SBJK. Hari ini ada 8 orang pelajar yang salah seorang ibu bapa mereka ialah warga negara tapi tanpa dokumen. Anak-anak ini yang tidak pernah belajar, berada dalam sistem pembelajaran, tidak pernah bersekolah, kita bawa mereka. Ada 8 orang, 7 usianya dari 7 tahun hingga 17 tahun, 5 perempuan dan 3 lelaki. Datuk Pakarudin berkata, pemilihan lokasi SK sembulan bagi melaksanakan program SBJK ini didorong oleh beberapa justifikasi termasuk lokasi SK sembulan yang terletak berhampiran dengan kediaman 8 orang murid yang akan mengikuti program SBJK tersebut. Golongan muda disaran membuka akaun tabung haji TH lebih awal sebagai persediaan menunaikan ibadah haji kelak. Presiden Mihimban Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Kebangsaan, Datuk Ahmad Darus berkata, selain itu ia juga mampu mendidik golongan muda membuat simpanan untuk masa depan. Bila ada akaun, tentulah proses untuk menyimpan itu akan berlaku dan keazaman pelajar-pelajar sendiri akan ada untuk mereka berusaha dari masa ke semasa menambah akaun dalam tabung haji dan akhirnya mencukupkan jumlah yang terbaik. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Kembara Haji dan Umrah 2023. Sementara itu, MAPIM akan meneruskan kesinambungan program dengan pelaksanaan secara berperingkat bermula dari sekolah kerajaan sehingga ke peringkat institusi tinggi. Kita akan mengadakan program yang sama, Kembara Haji dan Umrah ini kita fokus kepada pelajar-pelajar IPTA dan IPTS yang berada di daerah Sedakan, khususnya ILP, Politeknik, MRSM dan lain-lain. Lebih 100 masyarakat setempat daerah Penampang termasuk kanak-kanak terlibat dalam program kempen kesedaran tentang demensia dan cara mengatasi selepas diagnosis. Objektif program adalah untuk memberi pendedahan awal tentang pencegahan, rawatan serta kesan penyakit berkenaan dan menarik semua lapisan masyarakat agar lebih prihatin peranan masing-masing bila berdepan dengan penghidapnya. Sesi perkongsian ilmu turut diadakan melalui ceramah bertujuan memberikan sokongan kepada pesakit serta ahli keluarga dalam menghadapi demensia, memandangkan tahap kesedaran masyarakat mengenai penyakit itu masih rendah.
Kami adakan dua ceramah berkenaan dengan kecekalan mental ketara sedar yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Helen Lasimbang, pengarah Universiti Malaysia Sabah, dan juga ceramah yang kedua adalah telah disampaikan oleh Puan Elianti Pansi, iaitu seorang pakar psikologi di Pejabat Kesihatan Negeri Sabah. Venita ditemui RTM dalam program kempen kesedaran mengenai demensia di Penampang. Program anjuran Junior Chamber International JCI Intan dengan kerjasama Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah dan Sabah Azhar ini diadakan bersempena sambutan Bulan Kebajikan. Umat Islam diseru untuk terus mengenang dan mencontohi perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan dakwah Islamiah. Isteri kepada Ketua Menteri Datin Seri Panglima Dato' Haja Juliah Salak berkata, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik kepada umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Beliau berucap demikian sempena sambutan Maulid Rasul Pertiwisa 2023 di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah, Kampung Lok Batik, Tuaran. Pertiwisah selalunya mengambil berat kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah hari ini kita telah jalankan baru saja tadi, iaitu menyampaikan sumbangan kepada asnaf anak-anak yatim, terutamanya di Tarbiyatun Nisa yang tadi. Dan hari ini juga tadi baru kita lancarkan tabung aman Palestin. Setakat ini seramai 128 ahli pertiwisa Tuaran. Dalam majlis ini seramai 20 kanak-kanak yatim menerima sumbangan. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan SK Beringis Papar dimarahkan dengan program ceramah bagi memperingati perjuangan umat Islam di Palestin. Mufti Negeri Sabah Datuk Ustaz Bongso Aziz Jaafar berkata, ceramah berkenaan antara lain bagi berkongsi ilmu berkaitan sunnah Rasulullah. Fokus kita pada hari ini ialah bagaimana sunnah Nabi SAW dalam mempertahankan umat Islam dan bagaimana Nabi menyebut mengenai galakan untuk pergi ke Al-Aqsa, ke ziarah Masjid Al-Aqsa. Jadi hari ini Al-Aqsa sedang, ataupun secara umumnya Palestin, sedang diganyang berhabisan oleh Zionis Israel. Jadi tanggungjawab kita mengingati sirah Nabi SAW sekaligus mengingati Al-Aqsa. Alhamdulillah, sambutan daripada masyarakat setempat amat memberangsangkan. Mereka menunjukkan minat dan juga kesungguhan untuk mendalami dan mengamati sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih 400 penduduk sekitar Papar hadir mengimarahkan sambutan berkenaan yang turut diisi dengan persembahan nasyid dan persembahan kari Ustaz Hamdi Yusof. Badan bukan kerajaan, NGO dan masyarakat berperanan penting menyemarakkan seni budaya sekaligus mempromosikan keunikan etnik di Sabah. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKK Negeri Sabah, Jasmi Rasib kata pihaknya akan sentiasa menyokong usaha individu mahupun NGO dalam memartabatkan seni budaya di negeri ini. Usaha ini melibatkan pelbagai pihak dan juga pelibatan pelbagai agensi kerajaan, khususnya kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan juga penglibatan peringkat sekolah, IPT, remaja dan sebagainya. Jadi apabila semua pihak terlibat bergabung tenaga, maka aktiviti kebudayaan dan juga aktiviti dapat kita laksanakan dengan lebih menyeluruh. Beliau ditemui selepas program menyemarak seni budaya Orang Kita, Budaya Kita. Turut disampaikan Anugerah Seni Budaya Negeri Sabah 2023 dan Anugerah NGO Seni Budaya. Saya seterusnya akan menjadi lebih memberikan saya motivasi untuk akan lebih banyak program yang mungkin saya boleh lakukan. Selagi ada hayat, saya ingin terus menyumbang sesuatu kepada bidang yang saya minati, yaitu tari, tapi tidak menutup kemungkinan kepada bidang yang lain, apapun. Anugerah ini bukanlah untuk saya, tapi untuk mereka yang telah berusaha, yaitu ahli-ahli suara bulu perindu. Dan tanpa mereka, saya juga tidak akan pergi naik pentas hari ini. Karena mereka lah saya telah mendapat anugerah yang sangat tanpa diduga lah kami menerima. RTM Sabah turut menerima Anugerah Pendukung Seni Budaya. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak.